zaman kita bukan zaman berperang dah. Walaupun mungkin akan berlaku kalau ikut dalam apa yang termaktub dalam hadis, ianya akan berlaku. Tetapi apakah persiapan dan persediaan? Orang dulu-dulu tuan-tuan, bila anak saja lahir, zaman-zaman sahabat, tabi'in dan sebagainya, mereka merasa hina kalau ada seorang lelaki yang tak tahu naik kuda. Mereka merasa hina apabila ada seorang lelaki yang tak tahu memegang pedang. Mereka akan merasa hina apabila ada seorang lelaki tak tahu macam mana cara nak mempertahankan diri. Sehingga kan sampai hari ini, kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, boleh dikatakan tuan-tuan pergi Hadramaut dan sebagainya, mereka ada satu pisau dia pakai bubuh dekat depan ni, macam pisau belati yang tuan-tuan tengok dia melengkoi gitu. Semua orang kena ada. Itu tanda kelakian. Tanda dia laki-laki. Di tempat kita tak boleh. Salah undang-undang negara kita bawa senjata. Kan? Di negara mereka, kalau hang tak bawa, hang bukan jantan. Sampai sekarang kita orang Islam, Allah Ta'ala kata dalam satu ayat, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Orang Islam kena buat persiapan dengan kuda yang telah pun bersedia di perbatasan. Maksudnya kita nak kena buat dah persiapan daripada sekarang. Kalau dulu-dulu setiap kampung ada orang main silat, ada main senaman, ada main seni mempertahankan diri. Mana ada dah ni? Tak mana ada gelanggang silat? Ada, saya tahu, tapi tak banyak. Budak-budak muda mereka lebih suka main handphone daripada main silat. Tak kira lah, belajarlah apa pun seni mempertahankan diri ke. Kita tengoklah ni anak-anak muda seronok pergi gym, main exercise. Nak bagi badan jadi enjin macam mana? Enjin V. Nak bagi badan jadi bentuk V. Seronok. Lepas tu pakai baju tarak tangan, tunjuk ke orang kata badan dia sado. Pakai baju ketat-ketat, pakai baju tarak tangan, tunjuk bulu ketiak dia. Buat apa? Dia bukan suruh tunjuk badan tu cantik lagu tu. Tak. Tuan-tuan, sebahagian besar ulama mengatakan bina badan tu hukum dia adalah haram. Kerana kita merubah ciptaan Allah. Kalau hang masuk bina badan, hang pi gym, tujuan hang nak bagi badan cantik dan hang nak tunjuk ke orang, maka hukum dia adalah haram. Tak boleh, biar badan yang Tuhan bagi macam ni cukup dah. Tapi kalau hang pi, niat tu kena betul. Innamal a'malu bin niyat. Sebab dia termasuk dalam kata perubahan yang kekal. Oi, siapa nak bagi six pack? Oh, nak bagi nampak cantik, kita lelaki mesti kena ada six pack kononnya. Maka kalau dia ubah bagi jadi six pack, makanlah segala protein lah, segala apalah, dia nak bagi sadu. Dah nak tanya, sadu nak buat apa? Dah kita nak sihat. Sambil kita sadu, kita sihat. Sambil kita sadu, sekurang-kurangnya musuh-musuh Islam gerun melihat orang-orang Islam, badan mereka semua hebat-hebat. Bukan badan kita semua, badan semua gelembiak. Macam tu. Okey, niat tu betul. Tapi kalau dah lah, bagi smart sikit lah, bagi perut flat, bagi nampak markah, tengok pun nampak. Tu macam, kalau yang tu hang punya niat, sia-sia saja hang punya kerja. Tuan-tuan kan tengok, badan dia akan gelembiak balik apabila satu hari dia dah kahwin, bila dia dah hilang dah semangat, dia dah ada markah dah, masa tu tak payah. Pasal apa? Dia buat kerana mau markah, lah ni dah dapat dah kahwin dah, buat apa lagi? Baby ya, semua main gelembiak balik. Tak semangat. Kita mau semangat berterusan untuk jaga kesihatan. Dan paling-paling tidak orang-orang Islam, koman-koman kena reti juga jenis-jenis seni mempertahankan diri. Saya tahu tuan-tuan mungkin pernah belajar. Kalau tak pernah belajar, mencerai apa hang ada satu jantan, hang boleh pertahankan agama untuk apa? Tapi dia kata apa? Dia kata, saya walaupun tak pandai ustaz dalam seni mempertahankan diri, tapi saya ada otak yang bijak, saya gunakan dalam media masa untuk mempertahankan Islam. Okey. Boleh tabik balik. Hang pandai. Ni apa pun tak ada. Jasa apa kita nak tunjuk untuk Islam satu hari nanti? Dah kita tak ada seni mempertahankan diri, tak ada keberanian, kita tak ada semangat berjuang. Kalau tuan-tuan belajar dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, dia akan buat main bab Nabi ada perisai, Nabi ada 10 bilah pedang, Nabi ada baju perang, Nabi ada topi besi,
Pasal apa dia cerita benda-benda tu semua? Menggambarkan Rasulullah seorang pendekar, seorang pejuang Islam yang sebenar. Bila pergi perang, dia bukan duduk belakang, dia duduk paling depan. Oh, tu Nabi Muhammad, dia punya berani dia. Tapi kita janganlah silap guna berani kita. Guna berani sama-sama orang Islam. Saya pun tak suruh tuan-tuan pergi guna berani, pergi pukul sepak terajang orang bukan Islam. Tak. Buat persiapan, kita tak tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku terhadap agama kita, akal kita, maruah kita, keluarga kita, masyarakat kita, masjid kita, umat Islam kita. Kita tak tahu apa nak jadi satu hari nanti. Maka paling-paling tidak semangat tu ada berkobar-kobar. Saya kalau tengok budak-budak, saya kata ni pergi belajar lah lagi bagus daripada duk main handphone. Kalau hang belajar main handphone, main internet, hang boleh guna hang punya kepintaran dalam bidang internet ni untuk hang mempertahankan Islam. Sekurang-kurangnya ada hang punya jasa. Ni dah kalau apa tak ada. Tapi saya nak abang kata, dalam hadis yang kita bacakan pada petang ni, Nabi SAW menganjurkan kepada kita orang-orang Islam, umat Islam ni tuan-tuan, dia kena ada persiapan, dia kena ada persediaan dengan pasukan-pasukan yang berperang di jalan agama Allah. Tak mustahil. Tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan perhatikan, kalau kita boleh kongsi bersama pada petang ini, tuan-tuan boleh tengok negara yang duduk keliling kelalang kita dalam dunia, sat-sat perang, sat-sat bergaduh, sat-sat bunuh. Malaysia ni antara negara yang Tuhan bagi, alhamdulillah, aman. Dia tak main sampai gaduh, perang-perang, bunuh-bunuh macam zaman 60 tahun, 70 tahun zaman Jepun, zaman British dulu. Tak. Dia dah tamat sampai takat tu, sampai takat hari ni boleh aman. Tapi tuan-tuan, nikmat keamanan ni boleh jaga sampai bila? Nikmat keamanan ni boleh jaga sampai bila? Berdasarkan fakta hadis, akhir zaman dunia akan berlaku perang demi perang, perang demi perang. Kamu akan dikerumuni, kata Nabi dengan hadis yang sahih, oleh musuh-musuh Islam seperti mana orang yang sedang lapar mengerumuni talam-talam hidangan. Tuan-tuan tahu orang tengah lapar, tuan-tuan bawa pergi satu talam nasi, duk ada 10 orang, dia kumun duk ramai-ramai, tak nampak dah talam-talam semua. Kita tengok keluar tak nampak, nampak depa ya, depa duk kumun duk makan kita. Bahkan kamu pada ketika itu, kata Nabi, seumpama buih di lautan. Buih laut tuan-tuan, pergi duduk tepi laut cukup dah, tengok buih dia mayak ni kan, dia turun ayak, buih tu lama tak? Buih tu tak lama, sat dia, sat lagi hilang buih tu, sat lagi mai pula buih, lepas tu hilang pula buih tu. Semangat kita kadang-kadang dia cepat luntur. Bila mai apakah kes Palestin lah apalah, oi ambil bendera Israel, Amerika pakak-bakak, Israel laknatullah, Islam. Oh semangat. Kita pun cering bulu rumah tengok mereka ni sambil duk Islam tangan duk belekat rokok ni. Yahudi laknat, Amerika laknat. Mereka kalau tengok video dia berkata, poda Yahudi tangan bapak Yahudi ada di tangan hang. Dia tak heran tengok kita tuan-tuan. Dia tahu kita semangat ti ayam, hangat-hangat ti ayam, mula keluar tai tu ya dia panas, lepas pada tu dia sejuk lah. Ni baru-baru ni kempen apa? BMF, musim-musim Covid. Musim-musim Covid setahun dua ni, BMF beli produk Muslim, buy produk Muslim, buy Muslim first. Mana biar? Mana dia orang yang duk cakap buy Muslim first tu, mana dia? Tak ada ah. Dah kali produk-produk lain juga yang menjadi pilihan. Depan mata tu ada ustaz jual kokos ni, tak ada ah. Dia nak cari yang Yahudi punya. Kita jual produk halal tapi cari bersih, basuh elok, jual elok. Ada orang Islam jual telur masin, basuh elok, contohlah. Dah dia pergi kedai, dia tengok boleh telur masin, siapa buat? Tak pernah ambil tahu haram ke halal ke, boleh janji boleh makan sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bukan kata kat tuan-tuan, duk kata kat sebahagian daripada orang-orang Islam ni yang tak ada sensitivity terhadap agama.
Orang tak penting sangat benda-benda macam ni. Saya nak cakap lebih-lebih malas tuan-tuan. Sebab apa? Bila cakap lebih-lebih, saya pergi mula, oh ni resis, ni resis. Oh hang kata aku resis. Tapi selama ni hampa menggunakan bahasa, hampa media, hampa duk boykot produk-produk daripada orang Islam yang tu hampa tak kata resis. Depa nanti mai beli selagi mana depa tak ada ya. Kalau depa ada, depa tak ramai lah tuan-tuan. Kita ya duk terhegeh-hegeh pergi duk belah depa bagi depa senang. Cuba kalau semua orang Islam boykot satu dunia dengan produk-produk lebih-lebih lagi yang tak halal dan sebagainya, yang haram, yang syubhat dan sebagainya, maka tuan-tuan angkat bungkoi. Saya kata dunia hari ni walaupun tak berperang dengan cara perang dari sudut fizikal dan bom musnahkan satu negara, bunuh orang Islam, walaupun berlaku di beberapa negara, umpamanya di Rohingya, depa bunuh, depa katah orang-orang Islam, di mana di Yaman, dia di beberapa negara, di Turki dan sebagainya, banyak negara-negara ada proses-proses untuk membunuh orang-orang Islam, memang bunuh sungguh. Tetapi tuan-tuan, zaman lah ni dah sampai kepada zaman di mana apabila kita berperang dengan cara ekonomi saja pun depa dah boleh angkat bungkuih dah. Tapi semangat orang Islam tuan-tuan, semangat kita mudah pudar. Semangat dia, orang panggil apa, ada musim-musim. Nabi bagi semangat dekat kita. Nabi kita apa? Siapa yang memimpin perang ataupun siapa bantu orang yang pergi perang, dia nak pergi, dia uzur, dia orang tua, dia tak larat pergi perang, dia kata tak apa, ambil kuda aku, saya infak saya punya kuda. Dia ni kata, saya dah tak larat ya Rasulullah, boleh saya bagi, saya ada pedang, ada 2-3 pedang, nah saya bagi pedang saya. Dia ni bagi perisai dia. Nah sebab zaman tu orang lelaki semua mesti ada dalam rumah dia, bang. Jadi depa bagi. Nah kami sedekahkan benda ni untuk diinfak, untuk guna fi sabilillah. Dia tak boleh pi tapi dia bagi. Macam itulah kita zaman lah ni. Kita tak boleh pergi mengaji. Tuan-tuan tengok ni, kitab yang kita duk baca ni, yang tuan-tuan duk pegang. Ada satu hamba Allah, dia mai, dia kata, Ustaz, berapa Ustaz? Itu saya umum dah, saya nak putus stik ni, nak bagi ke orang ramai. Dia kata, berapa tu jumlah apa? Siapa abang lah, sekian-sekian lah. Dia kata, tak apa, ni saya bayar semua Ustaz, bagi ke orang, mereka belajar apa semua, buat wakaf untuk masjid, jadi daripada kitab untuk baca, saya bayar duit. Uish, bagus ya. Pahala dia punya, tuan-tuan duk pegang ni, tuan-tuan duk baca, dia punya pahala. Kan? Saya umum, saya nak buat bagi kurma tiap-tiap hari, saya nak bagi ayat zam-zam tiap-tiap hari. Tiba-tiba main orang-orang yang Allah bagi otak dia bijak, dia main, berapa Ustaz jumlah ni? Tak banyak ni, ada 2-3-400. Ustaz ambil, Ustaz beli kurma ke ayat zam-zam, Ustaz bagi kat mereka orang main. Kalau 10 orang main bagi lagu tu, kita tak boleh bagi hari-hari. Hari ni dah masuk hari ke-8 dah, Alhamdulillah kita boleh bagi. Sumbangan orang ramai semua, sumbangan daripada tuan-tuan semua. Ni kita nak bagi sampai hari ke-30. Kita mau macam ni punya manusia. Hang tak boleh bagi banyak, hang bagi sikit, tapi hang ada saham dalam pengorbanan untuk umat Islam. Mana? Macam itulah dalam semua hal. Kalau semua orang Islam fikir ke arah kebaikan, seorang sikit, walaupun kita tak boleh banyak, tapi walaupun kalau zaman Nabi, walaupun dengan sebilah pedang dia bagi, walaupun dengan seekor kuda, mungkin kuda tu akan patah balik, mai dia dapat balik. Ataupun mungkin kuda tu pun mati, tapi dia bagi tu infak di jalan agama Allah, maka tuan-tuan dia dapat pahala seperti mana orang tu pergi perang. Kalau orang yang menunggang kuda tu tiba-tiba syahid, maka besarnya pahala mati syahid, banyak tu juga Tuhan bagi dekat dia. Allahu Akbar. Kurma dengan ayat zam-zam, kalau ada di kalangan kita buka puasa, betul lah seperti mana yang kita rancang. Tuan-tuan balik buka puasa dengan buah kurma dengan ayat zam-zam ni, sebanyak mana pahala yang tuan-tuan dapat berpuasa sepanjang hari dengan zikir, dengan semayang, dengan doa, dengan puasa, dengan majlis ilmu, semua pahala tuan-tuan dapat dalam satu hari. Banyak tu Tuhan photostat bagi dekat penyumbang yang bagi makanan dan minuman ni, tak dapat pahala besar. Yang inilah yang selalu saya ulang-ulang sebut, apa yang diistilahkan dengan mengambil peluang, mencari peluang dan mencipta peluang. Orang-orang bijak dia fikir yang ni, InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi.